Okey. Okey, jadi dalam 4.2 kesatuan set ni, yang pertama kita nak tengok hari ini adalah menentu dan menghuraikan kesatuan set menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, sama ada secara perihalan ataupun gambar rajah Venn. Yang kedua, menentukan pelengkap bagi kesatuan set. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang melibatkan kesatuan set. Cikgu harap kita boleh berabilah hari ni. Okey, so yang pertama, cikkan lagi. Okey. Jelas tak warna apa? Jelas. Jelas tak gambar rajah ha? Ada tak orang Macam buka kot kamera. Senyap je tanya soalan pun tak jawab kot. Tanya je bukan suruh jawab soalan. Jelas ibu. Okay, so kesatuan set, kesatuan bagi set A dan set B ialah set yang mengandungi unsur dalam set A atau set B atau kedua-duanya. Maksudnya dalam set A ada beberapa unsur, dalam set B pun ada unsur yang lain. Jadi kalau kesatuan kita ambil je semua unsur dalam set A dan juga dalam set B. Ambil je belaka, tak kira ada dua-dua ada ke, ada seorang je ada ke, jadi tak kira. Ambil je belaka. Okay, kesatuan lebih mudah. Jadi ditulis sebagai ni simbol dia. Abia, kejap Elan. Okay. Awal pula sekecil hari ni. Okey, jadi ni adalah ini adalah simbol bagi kesatuan A kesatuan dengan B. Okey, so bawah ni gambar rajah ni menunjukkan dia dari segi gambar rajah Venn. Ni kalau A, ini set A, yang ni set B. Okey, jadi dua-dua set A dan set B ni tidak bersilang. Okey, tidak bersilang. Jadi kalau kesatuan semuanya lah kawasan A ni Okey, semua A dan semua B. Lorek je semua. Tu masuk kesatuan. Ambil je semua kawasan dia. Okey, so contoh yang ni pula kesatuan set A dan set B dia bersilang. Okey, ni kalau bersilang maksudnya sinilah. Okey, belajar itu kan. Okey, kawasan yang bersilang. Tapi kalau kesatuan A kesatuan B untuk yang ni A kesatuan B. Jadi kawasan dia mana? Semua ni lah. Semua ni. Semua A, semua B. Tak kira tindih ke, tak tindih ke. Okey, so ini adalah kawasan untuk A kesatuan B. Kalau macam ni pun sama. Okey, B duduk dalam A. Kalau set B duduk dalam A ni, maksudnya macam kalau dari segi nak faham, semua unsur B ni, contoh unsur B, nombor 1 dengan nombor 2. Nampak tak? Tidak pun nampak tu pas sikit. Kan unsur dalam set B 1 dengan 2, jadi dalam A pun ada unsur 1 dan 2. Lepas tu B tu duduk dalam A. Okey, sebab dalam A pun ada nombor 1, 2, dalam B pun ada 1, 2. Jadi kita tulis saja lah. Tu sebab tu jadi gambar rajah dia B duduk dalam A. Kalau macam ni, yang pertama ni A lain, unsur dalam set A lain, unsur dalam set B pun lain. Maknanya tak ada yang sama. Kalau yang kedua ni, gambar rajah yang kedua ni, unsur dalam set A ada juga dalam set B. Maknanya ada sebahagian, ada yang sama. Okey. Jadi gambar rajah Venn ni dia bersilang sikit. Kalau macam ni, yang ketiga ni, B, semua yang B ada dalam A. Okey, jadi gambar rajahnya bentuk gini. Jadi kalau A kesatuan dengan B, mana kawasan dia? Semua ni lah. Semua sahaja. Ambil je semua. Okey, so kesatuan senang. Itu kalau dua set. Okey, set A dan set B. Ni kalau 3 set, kalau 3 set maksudnya sini P kesatuan Q kesatuan
art. Jadi kawasan dia semua sahaja, lorek saja semua. Senang kesatuan. Okey, dia sebut je huruf apa. Jadi ambil je kawasan bagi set tersebut. Ni mana PQR tak ada ni. P, Q, R. Okey. Ini bersama P silang Q silang silang pula kesatuan. Lorek je semua kawasan P. Okey, kawasan P, kawasan Q, kawasan R semua ambil sahaja semua kawasan. Ia senang berbanding persilangan. Okay, so yang ketiga ni, ni dia lorek Q dengan R saja. Maksudnya sini Q kesatuan dengan R. Q kesatuan dengan R sahaja ni. Ni warna kuning ni lorek dan ni nak tunjuk sekali lagi je. Okey, maksudnya Q kesatuan dengan R. Jadi lorek kawasan Q dengan kawasan R saja. Okey, tu tiga apa ni? Lorekkan untuk kesatuan set sama ada 2 set ataupun 3 set. Okey, ni kita panggil lorek ni gambar rajah ni ada kita panggil gambar rajah van. Okey, kau dah ingat lah. Okey, so kita tengok contoh. Contoh muka surat 108, contoh 8 ni dah contoh buku teks. Boleh tengok kalau dah nampak dekat skrin tu boleh tengok buku teks. Okey. Diberi set P sama dengan apa? Faktor bagi 24. Ini perkataan faktor bagi 24. Kena tahu macam mana nak tentukan faktor. Set Q gandaan yang kurang daripada 20. Kena tahu gandaan 3 yang kurang daripada 20. Jadi awak kena tahu gandaan 3 tu macam mana. Dan set R gandaan 4 yang kurang daripada 20. Okey. Jadi untuk menjawab soalan A, senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. B, lukis gambar rajah van. Okey, jadi yang pertama sekali awak kena senaraikan semua set bagi P, semua unsur bagi set P, set Q dan set R. Kena senaraikan sesa dulu. Okey, jadi pertama sekali kena senaraikan satu-satu. So set P sama dengan apa? Faktor bagi 24. Siapa tahu? Faktor tu ganda nak tahu faktor. Kok yang ada apa? Macam mana nak tahu faktor? Dia bab ni dia senang konsep dia, tapi awak kena ada pengetahuan yang sebelum ni. Sebelum masa lower form tu, faktor, gandaan 3, nombor perdana. Jadi awak kena tahu benda tu. Jadi sini faktor bagi. Faktor ni kenapa nak tahu faktor? sifar yang ada nombor 24. Sifar yang ada nombor 24. Sifar yang ada nombor 24. Boleh ke? Sama tak dengan ayat nombor yang boleh dibahagi dengan 24? Sama. Sifar yang ada nombor 24. Masa sifar yang ada nombor 24. Tapi boleh ada dah sikit-sikit tu boleh dah lah cari. Tapi senang nak tahu lagi kalau faktor ni nombor yang boleh dibahagi dengan 24. Kalau ditanya faktor bagi 24 lah. Kalau ditanya faktor bagi 16 ke, nombor yang boleh dibahagi dengan 16. Boleh faham tu? Jadi tulislah sini. Awak tulislah sini. Faktor ni kenapa? Dah kita dah ingat kan? Nombor yang boleh dibahagi. Nombor yang boleh dibahagi. Tulis dekat buku awak tu. Supaya lepas ni ingat. Okay, dengan 24. Sebab ditanya bagi 24. Jadi nombor apa yang boleh dibahagi dengan 24? Mestilah bermula dengan 1 lah. 24 boleh bahagi dengan 1. Kan? Lagi 24 boleh bahagi dengan 2. Tekanlah kalkulator. 24 boleh tak bahagi 3? Boleh. Boleh. 24 boleh tak bahagi 4? 4 boleh. Boleh kan? 4 dapat 6. 24 boleh tak bahagi 5? Tak. Tak, okey. Jadi kalau awak nak tahu, nak cari sesa 5, 6, 7, dia mesti start dengan nombor 1. Last sekali mesti nombor dia sendiri. 24 bahagi 24. Jadi takkan kalau macam Mahir dia tak ada masalah. Okay, bila Mahir dia sipir, dia nampan dia
Tak payah nak tekan sesa 24 bagi 5, 24 bagi 6, 24 bagi 7, 24 bagi 8, bagi sesa gitu kan. Siapalah 24 bagi 24. Aduh, sakit kepala juga nak tekan kalkulator tu. Tapi kalau rezak sangat boleh je buat gitu, tak ada masalah. So cikgu nak tunjuk cara lain. Cara ni awak dah belajar masa lawan form dulu dah. Ingat tak lagi? Wallahualam. Okay. 24, jadi dia boleh bahagi dengan 1 kan. 24 boleh bahagi dengan 1, awak dapat 24. 24 boleh bahagi dengan 2, awak dapat berapa? 12 kan. 24 boleh bahagi dengan 3, dapat berapa? 8. 24 bahagi dengan 4, dapat berapa? 6. 24 boleh tak bahagi 5? Dok. Tak. 24 boleh bahagi dengan 6. So dapat balik 4. Betul tak? Jawab awak nampak duduk sini. Sini 24 bahagi 4 dapat 6. Sini. Sini 24 bahagi 6 dapat 4. Dia macam tukar nombor. Boleh? So bila tukar nombor sini, dia punya faktor awak tak perlu dah nak cari 7, nombor tu 24 bagi 7 ke bagi 8, bagi 9 ke, tak payah dah. Okey, tak payah dah cari hak ni. Dia punya nombor yang boleh dibahagi dengan 24, maknanya bila dia start silang gini ni, tukar gini, dia punya faktornya adalah 1, 2, so mak. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Itulah nombor-nombor dia. Boleh tak? 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24. Jadi 20 faktor bagi 24 ni lah. Boleh? Okay, nak tahu faktor. Kalau maknanya mahir sifir tak ada masalah. Dak ayat pun buat gini. Check je lah 24 bagi 6, 8, 7 lah. 7, 9 memang tak logik. Tak ada masalah. Ni tak ada markah. Ni just teknik nak tahu faktor sahaja. Okay, set Q. Gandaan 3 yang kurang daripada 20. Gandaan. Kena tahu pula gandaan ni apa? Kalau gandaan 3, gandaan tu apa? Darab. Darab. Okay, yes, darab. Gandaan 3 maksudnya sifir 3. Okay, darab 3. Jadi sifir 3, buatlah sifir 3, syarat dia nak kurang daripada 20. So sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18. 21 masuk tak? Dok. Ada Okay, dan yang ketiga set R, gandaan 4 yang kurang daripada 20. Okay, set R gandaan 4 maksudnya sifir 4. Ya. Jadi ada iklan pula dah. Okay, 4, 8, 4, 8, 12, 16, 20 masuk tak? Masuk tak 20? Dok. Nice. 16, 20. Lepas tu 20 masuk tak? Sini kata gandaan 4 yang kurang daripada 20. Masuk. Masuk tak? Tak masuk kurang daripada 20. Maksudnya tak masuk 20. Okay, so tu cara dia. Jadi yang A tu senaraikan P kesatuan Q. Jadi awak boleh tengok penyelesaian dalam buku teks tu. P kesatuan Q. Awak ambil sahaja semua P dan semua Q. A1. Dah apa? P kesatuan Q. Jadi ambil semua unsur P dan juga semua unsur Q. Ambil saja 1, 2, 3. 3 ada 2 kali kan? Ambil sekali je lah. 3, 4, lagi apa? 6, 8, 9, 12, 15, 18, 24. Tu dia kesatuan. Dia panjang lah. Okay, sebab kita ambil semua. Kalau persilangan biasanya jawapan dia sikit-sikit je sebab ia bersilang. Kalau kesatuan memang jawapannya panjang-panjang sebab yang ambil semua P, ambil semua Q. Kalau ada 2 kali nombor yang berulang, kita tulis sekali je. Boleh faham tak?
Cikgu tak pergi go through sesa. Yang penting awak kena tahu ni. Macam P kesatuan R, ambil saja semua P dan semua R. Okey, so ada dalam buku teks awak tu P kesatuan R, 1 P dengan R, 1, 2, 3, 4, 8, 6, 8, 12, 16, 24. Okey, ambil semua. Boleh tak faham? Boleh tak? Boleh. Okey, senang je. Yang penting nak tahu nak cari set P, set R, set Q tu unsur-unsur dia. Okey, dan yang kedua soalan B tu, lukis gambar rajah van mewakili set P, set Q dan set R. Lorekkan kawasan yang mewakili kesatuan berikut. Okey. P1, P kesatuan Q. Okey, P kesatuan Q. Jadi kita tengok dulu PQR ni macam mana kita nak buat bentuk gambar rajah van tu. Kalau macam gambar rajah van 3 tadi kan. Dia mungkin gini, mungkin nampak tak cikgu tunjuk ni. Mungkin yang pertama ni, yang kedua ataupun yang ketiga bentuk ni. Ini sama je dengan yang pertama. Mungkin itulah, jadi nak tahu hok mana. Okey, bentuk dia. Jadi awak tengok unsur-unsur dia. Adakah PQR ni, PQR ni ada satu nombor yang dalam semua set dia ada belaka? Unsur Ada. Ada tak? Ada. 3, 1 tak ada, 2 tak ada, 3 tak ada. Sini 4. Q tak ada 4, R ada 4. Jadi maksudnya ada je 12. Ni 12. 12 ada belakang. Jadi gambar rajah dia maksudnya ia tindih belakang. P dia tak silang dengan Q. Dia kan nombor 3, P silang dengan Q. Q ada tak silang dengan R? Q ada tak silang dengan R? 12 tu lah tadi. Okey, jadi bila ada satu unsur yang ada belaka dalam ketiga-tiga set, jadi bentuk dia tindih belaka tiga-tiga. P, Q, R. Okey, boleh? Okay, jadi first kali dia nak soalan dia apa? P kesatuan dengan Q. Jadi dia suruh lorekkan kawasan P kesatuan dengan Q. Jadi sebelum lorek kita kena tulis dulu unsur-unsur dalam set tu. Makan nasi dulu. Okay, so untuk set P, tengok set P. Jangan kita tengok yang ada belakang tadi, nombor 12 kan? Okay, nombor 12 duduk tengah-tengah. Okay, buat titik 12. Penting tak titik tu? Penting. Penting titik. Penting tak titik ni? Titik 12. Penting sebab bila tak ada titik, bila titik 12 maksudnya dia adalah satu nombor, iaitu nombornya 12. Kalau tak ada titik, kita tulis 12 maksudnya bilangan unsur yang ada dalam tu sebanyak 12. Tapi apa-apa tak tahu. Okey, so tu yang pertama, silang belaka 3 adalah 12. P silangan Q nombor berapa? Nombor 3. Lagi, ada lagi tak? 6. Lagi? 12 tulis jauh. Tak ada. Jadi 3 dengan 6. Jadi P dengan Q tengah ni, kawasan P silangan Q 3, 6. Okey. Q dengan R. Q dengan R. Tengok ada tak kawasan unsur yang silang Q dengan R. Q dengan R 12, 15, 16. Tak ada kan? Tak ada. Q dengan R, unsur dalam set Q dengan set R tak ada. Okey, P dengan R. Okey, tengok P dengan R. P dengan R ada tak unsur yang sama? Ada tak unsur yang sama? 8. 8 bagi 4. Jadi 4, 8. Jadi P dengan R tengah ni ada unsur 4. Ada unsur 4, ada unsur
8. Lepas tu barulah kita buat hot lain. Okey, set P kita tulis dah 3, 6, 12, 4, 8 kan. Jadi selebihnya 1, 2, 24. Okey, 1, 2, 24. Barulah kita tulis line 1, 2, 24. Dah itu dia dah 3, 6 sebab ada dah sini. Q 3, 6, 12 ada dah jadi 9, 15, 18. Tulis luar ni 9, 15, 18. Okey. R 4, 8, 12 ada dah. R ada 16 sahaja. Okey. So tu kena tulis dulu setiap unsur dia. Lepas tu soalan dia P kesatuan Q. P kesatuan Q. So mana kawasan P dengan kawasan Q? So ambil saja semua P ni. Highlight lah. Okey, ambil saja semua P ni. Ya. Ajar. P. Lepas tu Q. Sekejap sayang. Alah. Umi nak lukis ni. Alah. Comelnya Umi lukis. Alah. Alah. Tada. Nak apa? Okey, boleh? Abang tekan dia ada elang ke? Nak dengar lagu Didi. Saya suka lagu Didi. Hok Afia suka. Boleh? P kesatuan Q kesatuan R. P kesatuan Q. Yang kedua soalan dia nak P kesatuan Q kesatuan R. Jadi bentuk dia sama je lah. Okey, bentuk sama. Okey, comel pula. P kesatuan Q kesatuan R. Okey, so awak tulislah semua unsur-unsur dalam ni. Cuma kawasan dia. Okey, jadi kawasan dia bila dia kata P kesatuan Q kesatuan R, semua je lah. Ambil semua P. Semua P, Q. Dan juga R. Boleh? Okey, tu je lah untuk kesatuan. Buat apa drama masuk apa ni? Enjoy bawa habis exam ke? Berapa orang ni? 5, 6, 7, 8, 9. Okey, so tu tengok contoh. Okey, next kita tengok soalan modul. Okey, tengok soalan modul muka surat cari kesatuan. Muka surat 54. Okey, muka surat 54. Tengok buku modul. Okey. Ada dah buku? Ada. Okey, tengok soalan. Cari kesatuan set bagi setiap yang berikut. Okey, ni contoh P, set P 15, 16, 17, set Q 8, 9, 10, 15, set R 14 dan 15. Jadi P kesatuan Q, senaraikan semua P dan Q iaitu 8, 10, 15, 16 dan 17. Okey, P kesatuan Q kesatuan R, tulis belaka unsur-unsur ni. Panjang lah. Okey, so tengok soalan nombor 1. A. Set A kita ada A, B. Set B kita ada E, F, G. Set C kita ada B, E, F, H, M, N. Okey. A. Soalan A kesatuan B. Siapa nak jawab? Amalina Azifah. A kesatuan B. Apa dia unsur-unsur dia? A, B, E, F, G. Cikgu. A kesatuan B apa kan? Buat je, salah tak masalah. Kita belajar kan? Biasa dah ada salah. Allah Akbar. Apa tak jadi? Apa dia? A kesatuan B. Ambil saja unsur A dan unsur B. Apa dia ada yang ada dalam unsur A?
Huruf apa? Malina? AB. A, B. Lagi unsur B, kenapa ada? FG. E, F, G. Gitu je lah. Ambil je semua. Jadi, baik betul. Thank you Amalina. So A soalan B, A kesatuan B, kesatuan C. Apa dia? Siapa nak jawab? 6 others. Anis Husna. Mana Anis Husna? Anis Husna, cuba jawab. A kesatuan B, kesatuan C. Mana Anis? Anis? Oh, Anis, where are you? Adeline Hanini. Mana Adeline? Adam? Adam Mukris? Hai, mana ni? Tak bangun tidur lagi ke? Buka. Siti Nurbayah. Siti Nurbayah? Hai. Jamilah ni Jamilah. Ada Cakap bawa jawapan dia. A, B, E, F, G, H, M, N. Okey, A, B, E, F, G, H, M, N. Betul lah. Senang je. Depan mana orang lain? Pokok saja ke? Okay. Jadi soalan nombor 2 dan 3 ni awak selesaikan sendiri. Okay. Ni buat homework. 1, ni homework. Ni pun homework. Okay, next. Soalan B, cari kesatuan set berdasarkan setiap gambar rajah Venn berikut. Okay, tengok contoh. Dia beri gambar rajah Venn. So, Y kesatuan Z. So, awak tengok kawasan Y. Ini kawasan Y. Okay, yang ni kawasan Z. Okay, yang ni kawasan Z. Jadi bila kesatuan, ambil saja semua yang ada dalam kawasan Y dan Z. Apa Musyik? Afiah nak tengok apa ni? Musyik! Okay, so tengok soalan nombor 1. Okay, tengok soalan nombor 1. Ni gambar rajah Venn kita. Set P. Set P ada 4, 17, 22. Set Q ada 18, 22, 15, 33. Set R ada 33 saja. Okay, jadi kita nak Q kesatuan R. Okay, this is Q. This is R. Okay, jadi bila kesatuan kita ambil semua sahaja iaitu nombor berapa? 18, Siapa nak 15, 22. Yes. Nah, 15, 18, 22. 33? Ya. Ya tak 33? Ya. Ya 33. Okay, dia duduk kawasan R kan? Semua je lah. Okay, so tu untuk Q kesatuan R. P kesatuan Q kesatuan R. Ni selagi P. Okay, yang ni selagi P. P, Q, R. Jadi ambil saja semua nombor-nombor tu.
Iaitu 4, ikut susunan comel sikit, 4, 15, 17, 18, 22, 33. Okey, ambil semua saja. Boleh? Senangnya kan? Okey, nombor 2, nombor 3 homework. Okay, yang seterusnya soalan buku kerja lagi, muka surat 55. Cari kesatuan set P dan set Q. P kesatuan Q dan ini simbol dia. N, okay, N ni maksudnya, N maksudnya apa? Belajar dah persilangan sebelum ni, should be know. N maksudnya apa? Apa maksud N, Jamilah? Hello? Apa maksud N? Yes. N, ni cikgu pula Bilangan. ni. N, apa dia? Bilangan. Betul. Bilangan, yes. Number of bagi set P kesatuan Q. Bilangan bagi P kesatuan Q. Okay. Jadi contoh gandaan 3 antara 20 dan 40. Set P, set Q gandaan 6 antara 20 dan 40. Jadi untuk menyelesaikan soalan, pertama sekali bila dia dah bagi dalam senarai sesi nombor, awak kena senaraikan dulu macam ni. Okay, gandaan 3 maksudnya sifar 3 kan? Tapi sifar 3 antara 20 dan 40. Jadi kiralah sifar 3 yang lebih daripada 20. Jadi bermula dengan 21, lepas tu 24 sehingga 39. Okay, kurang daripada 40. Dan set Q gandaan 6 antara 20 dan 40. Jadi sifar 6 yang lebih daripada 20. Jadi bermula 24, 30 dan 36. Tengok buku teks ya, buku kerja. Dia punya apa jelas tu kan. Jadi P kesatuan Q. Soalan kita nak cari P kesatuan Q, unsur dulu bagi P kesatuan Q ni. Dan yang kedua nak tahu bilangan unsur yang ada dalam P kesatuan Q. Jadi pertama yang ni senaraikan semua unsur P kesatuan Q. Jadi semua nombor yang ada dalam PQ ni senarai semua. Bilangan dia kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu dia 7. Boleh? Faham tak? Faham tak? Okey, tengok soalan nombor 1. Set P, nombor genap antara 1 dan 15. Jadi senaraikan nombor genap. Nombor genap nombor bermula dengan berapa? 2. 2. Okey, so 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okey. Q, nombor perdana antara 1 dan 15. Apa dia nombor perdana? 2, 3, 5, 7, 9. Yes, 2, 3, 5, 7, 9 je dah nombor perdana. Ya. 9 boleh bahagi dengan 1. Lagi ada lagi dari sifar lain yang boleh bahagi dengan 9. 9 boleh bahagi dengan 3 kau kan? Betul tak? 9 bahagi 3 dapat 3. 3. Jadi 9 bukan nombor perdana lah. Sebab dia ada nombor lain lagi yang boleh dibahagi dengan diri dia tu. Jadi 9, 10 dah boleh, 11 kan? 11, 12, ada sifar 2, 13, 14, 15. Ada belakang sifar lain. Boleh? Nombor perdana, nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Jika ada nombor lain yang boleh dibahagi dengan dirinya, maka dia bukan nombor perdana. Boleh? Okey, jadi soalan yang pertama, P kesatuan Q. Senaraikan sahaja semua unsur dalam set P dan set Q. Bermula dengan nombor yang kecil, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi apa lagi? 10, 11, 12, 13, 14. Boleh? Dan yang soalan yang kedua, bilangan P kesatuan Q. Bilangan dia ada berapa? So kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Ada 12. Gitulah. Faham dah awak nak buat gana? Faham. Dalam bilik Umi. Okey, 2 ni macam biasa homework. Okey, next kita tengok gambar rajah van. Okey, masih muka surat 55 menggunakan gambar rajah van. Cari kesatuan set bagi setiap yang berikut. Okey, dia suruh lukis gambar rajah van. Okey, so tengok contoh. Kita ada set A iaitu STUY. Kita ada set B XYZ, set C CW. Nak salib ni atas kali. Jap Musyid. Tu atas kursi tu ni rasa. Okay, so A. Tu. Atas kursi, atas kursi. Atas kursi. Depan tepi tu. Kursi baring tu. Celah tepi tu. Oh iya. Okay, A you suruh lukis gambar rajah van. You suruh menggunakan gambar rajah van. Jadi kena lukis dululah. A kesatuan B. Jadi tengok dulu nak tahu bentuk gambar rajah van tu, bentuk ia gana kan. Jadi tengok A, B, C tu bila ada 3 set, ada dah satu unsur yang ada dalam semua set. Cek. Ada tak? Tak ada pun. Okay, tak ada. A dengan B ada Y. Okay, A dengan B ada Y. B dengan C ada B dengan C tak ada. A dengan C ada T. Okay, jadi bila ada tu kita boleh je buat gini. Okay, sebab dia ada bersilang 2 tu boleh je buat 3 silang gini tapi tak ada unsur dah tulis. Dekat awak tak ada kan? Boleh tak? Okay. Lepas tu A macam tadi yang kita buat A silang dengan B iaitu Y. Jadi kita tulis dulu Y. Okay. Lepas tu set A STU. Tulis sorry. Sebelum tu A dengan C ada set T, ada unsur T. Tulis dulu T sini. Lepas tu barulah kita pergi kepada set A. Apa lagi nak tulis S dengan U. Baru tulis S dengan U. Okay, set B Y tulis dah, X dengan Z. Okay, dan set C adalah W. Lepas tu A kesatuan dengan B, ambil je lah A dan B tu. Okay, sebenarnya boleh je tengok lalu kan. A, B, kita nak A kesatuan B kan. Ambil je lah lalu. Tapi sebab soalan dia menggunakan gambar rajah van. Jadi maknanya kena lukis lah gambar rajah ni. Boleh? Lepas tu lorek senaraikan. Yang soalan B ni A kesatuan B kesatuan C. Gambar rajah sama, cuma lorekkan semua A, B dan C. Boleh? Okey, kita cuba nombor 1. Set H ada 4, 5, 6, 7. Set J 2, 4, 7. Set K 1, 5 dan 8. Okey. Jadi ada dah unsur yang ada dalam ketiga-tiga set ni? Tak ada. HJ ada tak? HJ ada nombor 7. Okey. H ada silang dengan J. H ada silang dengan J iaitu nombor 7. Nombor 7. J dengan K ada tak? J dengan K tak ada. H dengan K? 5. K? Tak ada kot kan? H dengan K ada tak? 5. Nombor 5. H dengan K 5. J tak ada 5. Oh, H dengan K kan? 5, yes. Sorry. Boleh kejap. Okay, so. Allah. Jadi H dengan K nombor 5 tulislah sini. H dengan K nombor 5 sini K. Okay, so H apa lagi yang tak tulis? 5 tulis dah. 4 dengan 6. J 4. Oh, 4. H dengan J ada 4 lah kan? Tinggal dah apa? 4. Padam semua dulu. So, besar sikit.
H, J, K. Okey, yang ada semua tadi tak ada kan? H dengan J nombor 7. H dengan J nombor 7. Lagi apa tadi? H dengan K nombor 5. 5. H dengan K nombor 5. Lagi J dengan K tak ada. Nombor 4 selagi H dengan J kan? H dengan J nombor 4. Okey, lepas tu barulah buat H 4, 5, 6 tak ada, tulis luar. J 2, 4, 7 tulis dah, jadi 2 tulis luar. K 1, 5, 8, 5 tulis dah, jadi 1 dan 8. Okay, so nak J kesatuan K, awak lorek saja mana kawasan J dan juga kawasan K. Okay, bulatan K, lorek saja semua tu. Lepas tu senaraikan. Senaraikan J dengan K 1, 2, 4, 5, 7, 8. Boleh Okey. So yang B, H kesatuan J kesatuan K. So gambar raja sama macam ni. Cuma lorekkan dia semua sekali. Macam contoh Boleh? Boleh buat sendiri? Boleh. Boleh. Okey, yang ni lorek rantau yang mewakili setiap set yang berikut. Muka surat 56. Okey, ni pun homework cikgu tunjuk satu. Senang saja. Senyap tak umur cikgu. Lorek rantau. So nombor 1 A kesatuan dengan B kan? A kesatuan dengan B. Jadi ambil saja semua kawasan A ni dengan kawasan B. Lorek je lah semua. Cikgu buat 2. Gian pula sebab senang sangat kan. P kesatuan Q. Ambil semua kawasan P. Semua kawasan Q. Gitu je lah. Boleh? Senang kesatuan. Betul tak? Betul tak kesatuan ni senang? Okay. So ni homework yang lain sambung buat. Okay, 4.2. Point 2 kita nak menentukan pelengkap. Okay, tadi kita dah masuk yang 4.2.1 tu. Kesatuan menggunakan pelbagai perwakilan. Okay, yang ni menentukan pelengkap bagi kesatuan set. Okay, jadi simbol pelengkap kalau tadi kesatuan A, kesatuan B gitu je. Bila tambah pelengkap, dah belajar sebelum ni dalam persilangan. Dia ada koma atas ni kan. Okay, koma atas ni kita panggil prime ni. Ini maksudnya pelengkap. Okay, pelengkap. Dibaca sebagai pelengkap bagi kesatuan set A atau set B. Okey, dia guna perkataan atau ni. Kesatuan sama juga dengan atau. A atau B. Maksudnya kesatuan. Kalau sebelum ni persilangan dia sama juga dengan perkataan apa? Dan kan? Okey, A dan B. Okey, dan ni persilangan. Okey, kesatuan atau. Okey, so prime ni maksud koma atas ni prime pelengkap. Apa maksud pelengkap? Unsur yang bukan dalam set A atau set B. Bukan. Okey. Contoh dia, kalau dari segi gambar rajah van, kita ada set semester. Okey, set semester. Dan kita ada set A dan set B. Kalau dia tanya, lorekkan kawasan bagi pelengkap A kesatuan dengan B. Okay, nak pelengkap jadi kawasan mana yang kita nak lorek? Kalau A kesatuan B, kita lorek dalam AB ni. Jadi kalau pelengkap yang bukan, kita lorek di luar dia. Okay, di luar. Maksudnya yang bukan A atau B. Boleh? Boleh Itu maksud pelengkap A kesatuan B. Okey, tengok contoh 9 buku teks muka surat
Mana muka surat? Surat contoh 9. Muka surat 110. Okay, tengok buku teks. Kalau dah jelas sini tengok buku teks. Muka surat 110, contoh 9, diberi set semesta X ialah integer. X ialah integer ni maksudnya X tu adalah satu nombor integer lah. Nombor integer ni maksudnya nombor yang bukan perpuluhan, bukan pecahan. Maksudnya nombor comel 50, 51, 52 tak ada perpuluhan. Jadi X, sebab tu dia dinyatakan sini X ialah integer. Dan X tu antara nombor yang lebih besar sama dengan 50 dan lebih kecil sama dengan 60. Okey. Jadi dia nyatakan integer. Sebab kalau dia dah nyatakan integer sini, kita boleh buat macam-macam nombor. Contoh 50.1, 50.2, 50.111. Jadi boleh buat macam-macam. Jadi sebab itulah dia nyatakan X itu adalah integer. Maksudnya nombor X ni bermula dengan nombor 50, 51, 52 ke nombor biasa, nombor comel tu. Okey. Jadi senaraikanlah, kayak kita senaraikan. So set G, X ialah nombor perdana. Set H, X ialah gandaan 4. Set R, X ialah gandaan 5. Senaraikan semua unsur dan nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Okay, jadi kena senaraikan semua unsur dulu. Jadi set semesta kita senaraikan satu-satu. Set semesta integer antara 50 hingga 60. Bila ada garis bawah ni maksudnya termasuk 50 dan 60. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 dan 60. Okey, ni set semesta. Set semesta ni maksudnya dalam set lain kayak gitu, set G, set H dan set R, kita boleh ambil nombor dalam set semesta ni je. Ni ibu dia. Set semesta ni ibu dia. Boleh jadi anak-anak dia ada set G, set H dan set R. Okey, so anak dia yang pertama set G, X ialah nombor perdana. Jadi nak ambil nombor perdana di dalam ibu dia, di dalam rumah semesta dia ni. So mana si nombor perdana dalam ni? 53 dengan 53, 57, 59. 57, 59. Ada tu dalam buku teks kan? 53. 57 nombor perdana tak? 57 boleh bahagi dengan 3. Boleh bahagi dengan 3. 1 bahagi 3, 27. 9 dari 3, 27. Duk 57 duk nombor perdana ya. Sebab dia boleh bahagi dengan 3. Okay, jadi 57 dan 59 saja. Kena cek molek Okay, set H ialah gandaan 4. Okay, gandaan 4, sifat 4 lah. Jadi dalam ni antara rumah ya semesta dia ni, mana yang sifat 4? Nak cek nombor mana yang boleh dibahagi dengan 4? 50. 2. Okay, 52 boleh bahagi dengan 4. 56 dan 60. Okey, set R gandaan 5. Okey, gandaan 5. Senanglah gandaan 5 kan? 50, 55 dan juga 60. Dah senaraikan semua. Barulah kita jawab soalan A. G kesatuan H pelengkap. Okey. Jadi nak tahu gana G kesatuan H pelengkap ni. Mula-mula kita ambil dulu, kita cari dulu G kesatuan H. G kesatuan H 53, 52, 53, 56, 59, 60. Okay, ambil dulu G dengan H ni. Lepas tu barulah senang kita tengok pelengkap dia. Okay, G kesatuan H, pelengkap dia yang bukan. Okay, jadi balik G kepada rumah kita ni,
Hak mana yang bukan daripada kesatuan ni. Boleh tak? Jadi 50. Lagi apa lagi? 51 lagi. Lagi 5 pak. 54 lagi. 5 5. 5 Ya, 5 lagi 5 5. 7 Ya, lagi 5. 8. 8. 59, 60 ada. Gitulah. Boleh? Senaraikan dulu. Maknanya kalau nak tahu pelengkap, senaraikan dulu hak kesatuan dia tu. Lepas tu barulah cari yang bukan. Okay, senang gitulah. Cikgu duk pergi sesa lah. Okay, G kesatuan I. I mana? Ada I ke? R aku G kesatuan. Oh lah. G kesatuan R ni R. Tengok ni buat. R5. H. Ni. H ni adalah I. Bukan. R ni adalah I. Okay. Jalan ni. R. Okay. R. Okay, aku tak tu. Typing error. Tapi dalam penyelesaian dia guna I. Jadi awak boleh ubah sini pun tak apa. Awak boleh ubah dekat sini. Ubah dekat sini, ini adalah I. Okay, itu adalah I. Sebab dalam penyelesaian yang diberi tu, dia beri I. Okay, boleh ada? Buat Tengok study daripada sini. G kesatuan I pelengkap. Jadi cari dulu yang kesatuan ni. Cari dulu G kesatuan I. Lepas tu barulah cari yang bukan dia. Boleh Pergi banyak Okey, pelengkap bagi kesatuan antara dua atau lebih gambar rajah Venn. Okey, jadi yang ni ni kawasan yang berwarna ni yang dilorekkan. Okey, ni yang dilorek ni. Yang berwarna. Okey, jadi kalau gini kawasan dia, cara nak tulis dia, maknanya apa dia set ni P kesatuan Q pelengkap. Okey. So yang ni yang berwarna ni kawasan lorekan dia. Jadi pon sama P kesatuan Q pelengkap, bukan. Okey. So sini yang berwarna ni sini. Okey, warna tu situ. Jadi apa set dia ni P dengan R ni yang tak berwarna kan? Jadi P kesatuan R pelengkap. Hak ni PQR ni yang tak berwarna. Jadi P kesatuan Q kesatuan R pelengkap. Okey? Boleh Okey, next. Tengok contoh 10. Okey. Aluh dah tu, aluh kot. Aluh tengok buku teks 3 buah agensi pelancongan swasta iaitu A, B dan C telah dipilih untuk mengadakan pameran pelancongan 2020 di negeri Sarawak. Oleh itu beberapa bahagian yang dipilih di negeri Sarawak untuk mengadakan pameran tersebut adalah seperti berikut. So diberi set semesta, Kapit, Miri, Bintulu, Sibu, Limbang, Mukah, Kuching dan Betong. Set A, Miri, Sibu, Kuching dan Betong. Set B, Miri, Sibu, Kapit, Limbang. Set C, Miri, Betong, Kapit dan Mukah. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Yang satu roman A kesatuan B pelengkap. Okey, jadi pertama sekali senaraikan A kesatuan B dulu. A kesatuan B, ambil A, ambil B, iaitu kenapa A dan B? Miri, Sibu, Kapit. Kapit
Kapet, kucing, betung dan limbang. Betung dan limbang. Okey, so ni adalah A kesatuan B. Soalan nak pelengkap A kesatuan B pelengkap. Jadi selain daripada hak ni lah, hak atas ni. Ambil daripada semesta ni, kapit ada dah, miri ada dah, bintulu. Bintulu. Jangan lupa kurungan. Bintulu, sibu ada lagi. Sibu ada dah, limbang ada, mukah. Mukah. Kucing ada dah, betung ada dah. So 2 sahaja. Gitu je lah. Senang je. Boleh? Boleh. Boleh Okey, so awak tengok je lah contoh tu. Bagi lagi penyelesaian. Berdasarkan ni tengok modul. Soalan modul. Soalan modul. Soalan apa tu? Muka surat 56. Okay, muka surat 56. Modul. Berdasarkan setiap gambar rajah bahan berikut, cari pelengkap bagi kesatuan set yang diberi. S kesatuan T pelengkap. Jadi S kesatuan T mana? Ni S kesatuan T. Okey, ni S kesatuan T. Ni S kesatuan T. Lepas tu yang nak pelengkap. Maksudnya yang di luar. Yang di luar S kesatuan T tu. Jadi 3 dan 8. Boleh? Try soalan nombor 1. P kesatuan Q. Mana P? This is P. Ini P. Ini Q. Okay. So nak pelengkap. Mana pelengkap jadinya? B. J. I. Boleh? Ni kalau sebab cikgu lorekkan P kesatuan Q ni sebab kawasan yang bukan P kesatuan Q ni. Tapi kalau soalan kata lorekkan kawasan P kesatuan Q pelengkap, dah boleh lah begini. Boleh tak? Ni sebab kita just nak tengok je. Kalau dia tanya soalan lorekkan kawasan dia dah nanti. Lorekkan kawasan P kesatuan Q pelengkap. Jadi P kesatuan Q. P dengan Q ni P. Ni Q. Jadi yang bukan, jadi awak kena lorek luar lah. Boleh tak? Ni kalau soalan isu lorek sebab ni jawapan kita. Tapi tadi untuk kes sekarang ni kita just nak tahu jawapan saja. Nilai unsur-unsur yang ada. Jadi P kesatuan Q senang nak nampak. Ni P. Nak tunjuk kan. Ni P dengan Q kesatuan dia. Dia pelengkap mana? Pelengkap luar ni lah. Boleh? Faham tak? Faham tak? Segi cikgu tunjuk. Nombor 2 ni G kesatuan H pelengkap. G kesatuan H. Ni mana G? Ni G. H dia duduk dalam gok. Okey, ni G ni H duduk dalam gok. Dah mana pelengkap ya? Mana pelengkap ya tu? Ni yang pelengkap ya. 2, 9 duduk luar. Boleh? Boleh Boleh tak? Boleh. Next question, do on your own. Boleh? Boleh. Kita nak tengok penyelesaian masalah. Tu kena tunjuk. Okey, yang A, soalan seterusnya, muka surat 57. Cari pelengkap bagi kesatuan set P dan Q. Simbol dia P kesatuan Q pelengkap dan bilangan bagi kesatuan set P dan Q bagi setiap yang berikut. Okey, jadi dia nak pelengkap dan bilangan. Cikgu pergi pada contoh teruslah ni. Set semesta nombor 1 Set semesta berlimbing, betik, tembikai, cempedak, jambu, batu, pisang. Set P belimbing, tembikai dan pisang. Set Q tembikai dan pisang. Jadi pertama dia nak senaraikan P kesatuan Q pelengkap. Nak senaraikan ni dulu. P kesatuan Q
pelengkap. Okey, jadi yang bukan daripada P dan Q lah, belimbing. Belimbing ada dah. Betik. Betik ada lagi betik. Ada lagi dalam P dan Q betik. Ada. Ada kan? Okey, so betik. Tembikai ada tak dalam P dan Q? Ada dah tembikai. Cempedak ada lagi? Tak. Tak ada. So pelengkap dia. Jambu batu. Ada lagi? Tak. Tak ada. Okey, jambu batu dan pisang ada lagi? Ada. Okey, so itu adalah senarai unsur P kesatuan Q pelengkap. Jadi berapakah bilangannya? Apa bilangan cikgu? 1, 2, 3, 4. So, can you do on your own? Another 2 questions? Can or not? Mestilah kena jawab can kan? Berani ke jawab not? Not pun can juga. Okey, ini lorek rantau yang mewakili set yang diberi berdasarkan gambar ajar berikut. Okey, so ni nak lorekkan rantau. So, okey, mari kita tengok. P kesatuan Q pelengkap. P dengan Q, kita tambah, kita nak pelengkap dia. So, kita lorekkan di luar dia. Okey, senang sahaja. Shoot. Okey. Yang ni nombor 1 H kesatuan G pelengkap H dengan G dalam H dah boleh nak luar dia pelengkap yang bukan. So di luar lorek lah. Okey, kalau rajin warna lah. Banyak pasal warna adik-adik kat rumah tu. Warna lah. Comel warna-warna pink, hijau, merah. Tak salah. Makan pula. Okay. Allah belaka hilang. Gitulah. Okey. Belaka luar-luar ni. Okey, luar-luar ni. Okey, lagi nombor 2 J kesatuan K. Ni J ni K. Jadi dalam ni dah boleh nak pelengkap maksudnya yang di luar. Okey, so hak lain buat sendiri. Boleh? Boleh. Boleh lah, cikgu apa yang tak boleh ni. Okey. Okay, so yang 4.2.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan kesatuan set. Ni baru soalan bereksel standard tadi tu konsep dia. Awak kena faham konsep. Taraf peperiksaan soalan penyelesaian masalah. Hak ni ada juga sikit-sikit tapi hak awal-awal tadi tu macam kalau soalan bereksel markah sikit je lah. Se-2 gitu ada. Gaya TP1, TP2. Hak ni TP tinggi sikit. Okey, tengok muka surat 50. Benar 57, 58. Betul muka surat 58. Buku modul. Tak. Okey, soalan nombor 1. Rajah di bawah menunjukkan gambar rajah van yang menunjukkan set P iaitu apa? Murid yang suka berenang dan set Q murid yang suka bermain bola keranjang. Diberi set semesta 50, set P 35, set Q 18. Hitung bilangan murid yang tidak suka kedua-dua sukan itu. Okey. P ni yang suka berenang. Q ni yang suka main bola. Kita nak cari yang tidak suka kedua-duanya. Maksudnya yang di luar ni lah. Okey, kita nak tahu berapa yang ada di luar ni. Okey. Jadi yang suka kedua-duanya 10. Okey. Keseluruhannya 50. Keseluruhan ni PQ dengan set semesta 50. Okey, jadi kita kena tahu berapa orang yang suka P iaitu suka berenang sahaja. Okey. Jadi kita dah tahu kan berapa orang yang suka berenang saja. Kan apa sini? Ada. Suka berenang saja 35. Set P 35. Nah, bukan suka berenang saja. Set P 35. Jadi yang suka berenang saja maksudnya 35 tolak dengan 10. Okey, jadi sama dengan 25. Tolak dengan 10 ni sebab 10 ni.
ni ia suka berenang kot dan dia suka juga bermain bola keranjang. Bola pula sini. Jadi kita tulis 25 adalah yang suka berenang saja. Tapi keseluruhan P 35. Faham tak? Keseluruhan set P ni 35. Tapi 25 suka berenang saja, 10 ada yang suka berenang dan suka main bola keranjang. Apa? Okey, set Q. Set Q dia khabar bilangan set Q ni, bilangan set Q 18. Jadi hok suka main bola keranjang saja 18 tolak dengan 10 lapang. Okey, boleh. Lepas tu tak suka kedua-dua. Tak suka kedua-dua ni di luar ni berapa kita dah tahu. Jadi kita letaklah satu huruf unknown X. Nak letak huruf lain pun boleh. A, B, C, D, E pun boleh. Cuma kita biasa guna X. Tapi nak guna huruf lain pun tak ada masalah. Okey, jadi macam mana nak tahu nilai X ni? So set semesta keseluruhan. Macam mana apa dia Jamilah? Tolong. Yes, keseluruhan 50. Jadi X, nak tahu X sama dengan 50. Tolaklah dengan semuanya. 25 tolak 10 tolak 8. Jadi 7. 7. 7. Jadi X ni sama dengan 7. Gitu je lah. Okey. Next. Nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Cikgu tak tahu soalan nombor 2. Oh, tak ada tahu soalan 2. Terima kasih dah lah. Nombor 2, tengok nombor 2. Nombor 2 boleh tak kita telah baca soalan nombor 2. Cikgu cover dia punya poin-poin dia. Rajah di bawah ialah gambar rajah van yang menunjukkan set C sama dengan murid yang suka aiskrim. Jadi kita start lambat sekarang. Seksi murid yang suka aiskrim, coklat set B, murid yang suka aiskrim vanila. Okey. Jadi bilangan murid yang suka satu perisa sahaja ialah 30 orang. Hitung jumlah murid, hitung jumlah bilangan murid itu. Okey. Jadi kita lukis ni. Ya, kejap sayang. Tengok Mi lukis. Cantiknya Mi lukis. Bulat seka. Bulat kecil. Cepatlah. Padam. Okay. This is my pen. No. Nah. So what you do? What do you want? A scissor. Nah. Okay. Okay. Terbalik tu. Okay. Gunting. Okay, jap. Iklan sekejap. Okay, so ini. Ini. So, sini X, sini 3X, sini X tolak 2, C dan V. Kita ada bilangan murid yang suka satu perisa sahaja ialah 30 orang. Yang suka satu perisa sahaja 30 orang. Maksudnya suka satu perisa saja mana kawasan yang ni kan? Nak apa sayang? Tu kenapa sini suka satu perisa saja kan? 3X ni dengan X tolak 2 ni kan? Jadi seramai 30 orang. Jadi kita pun buatlah satu persamaan 3X tambah dengan X tolak 2 tu sama dengan 30. Jadi selesaikan algebra linear ni. 3X tambah X jadi 4X tolak 2 sama dengan 30. Jadi 4X sama dengan 30 tambah 2, 32, yes. Ni. Alah. So, X sama dengan 32 bagi 4 dapatlah 8. Jumlah bilangan murid. Kita nak jumlah bilangan murid. Jadi, jumlah bilangan murid
Sama dengan apa? Okey, so X sama dengan 8. Jadi sini 3 darab 8 sama dengan 24. Sini X saja maksudnya 8. Sini X tolak 2 maksudnya 8 tolak 2 6. Jadi tambahlah 24 tambah 8 tambah 6. Jadi 38. Comel. Ya, comel. Good ke? Okay, nombor 3. Tengok soalan nombor 3. Tengok soalan buku kerja. Cikgu tunjuk penyelesaian je. Rajah di bawah ialah gambar rajah van yang menunjukkan bilangan murid dalam set H, J dan K. Diberi bahawa set H murid yang memiliki kucing, J murid yang mewakili arnab, K murid yang mewakili kura-kura. Semesta sekumpulan murid. So diberi bilangan murid yang memiliki satu haiwan peliharaan sahaja ialah 34 orang. Cari nilai X. Pam. Okey, so gambar rajah ya gini. H, J, K, 2X, 4, 3, 6, 12, X tambah 6, X. Okey, jadi maklumat yang kita ada yang memiliki satu haiwan peliharaan sahaja 34. Maknanya yang satu haiwan peliharaan saja, maksudnya 2X ni. X ni? Ya. Wah, cantiknya. X tambah 6. Jadi semua ni bersamaan dengan 34. 2X tambah X tambah X tambah 6 sama dengan 34. So 2, 3, 4. Allah. Allah nguat. Kurang-kurang hari ni. 4X sama dengan 34 tolak 6 jadi berapa? Jadi 28. So X sama dengan 7. Jadi cari nilai X. Okey, so yang pertama dah dapat nilai X. Yang kedua, diberi jumlah bilangan murid itu ialah 65 orang. Hitung bilangan murid yang tidak memiliki mana-mana haiwan peliharaan. Jumlah bilangan murid semua 65. Jangan contoh. Jadi awak tulis dulu X ni 7 kan. Jadi sini 2 darab 7. Yang sini ni 2 darab 7 maksudnya sini 14. Sini 14. Sini X ni 7. Allahu Akbar. X sini 7. Sini X tambah 6, 6, 12, 13. Okey. Jadi semua sekali 65 orang. Berapa orang dia kata yang tak memiliki mana-mana haiwan? Maksudnya duduk sini lah. Berapa orang duduk sini lah. Jadi nak tahu, kat sini kita buat katakanlah Y sini kan. Y sama dengan 65. Semua sekali tolaklah dengan 14. Tolak semua nombor-nombor ni. 14, tolak 4, tolak 3, tolak 6, tolak 7, tolak 12, tolak 13. Sudah apa-apa. Nak tambah dulu semua ni sekali pun tak apa. Lepas tu 65 baru tolak hasil tambah tu pun boleh. Jadi 65 tolak 59, so awak dapat 6. Boleh? Boleh. Okey, jadi so habis untuk kesatuan set. Sampai situ saja kelas pada hari ni. So mana-mana lopang-lopang tadi tu cikgu suruh buat tu awak buat. Lepas tu nanti ambil gambar hantar dekat link cikgu beri ya. Okey. And then lepas kelas ni nanti cikgu bagi link kehadiran. Boleh? Boleh Ada apa-apa nak tanya sebelum kita tamatkan kelas? Ada.